Dia marahkan Imam Atta kan. Imam Atta ni dia bangun juga tahajud, tapi dia tidur juga malam. Yang aku ni tak boleh tidur langsung. Kalau Allah tak cintakan aku, takkan Allah kejut aku untuk bangun malam. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, rupanya bila kaji daripada sudut tasawuf, betul apa yang perempuan tu cakap. Bila Allah sayang pada mana hamba dia, Allah akan kejut bangun untuk bangun malam. Tuan-tuan bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak betulkan kehidupan kita ni. Bukan tanda sayang bila Allah bagi duit banyak kat kita. Tanda Allah sayang bila Allah kejut kita bangun tahajud di tengah malam. Tanda Allah sayang bila Allah izinkan lidah kita dibaca Quran. Kalau kita tengok lama sangat dah saya ni tak baca Quran ni, maknanya lidah kita ni dah kotor, tuan-tuan. Allah tak izinkan lidah kita baca Quran. Kalau dalam semayang kita dah lama tak khusyuk, berarti hati kita dah pemikiran kita sangat kotor. Kena istighfar, kena bersihkan balik. Cara nak bersihkan balik hati kita yang kotor, tuan-tuan, Nabi ajar kita beberapa amalan. Yang pertama, salah satu daripadanya, kasratu zikril maut wa tilawatil Quran. Banyak mengingati maut dan banyak membaca Al-Quran. Banyak ingat mati. Hari yang kita buat dosa ni sebab kita rasa mati tu jauh. Tapi tuan-tuan mulia, hari ni kita duduk tengok orang je mati banyak. Kita ni tak pernah merasa, orang kata, pengalaman mati, tuan-tuan. Tapi sekali dia datang mengejut, tuan-tuan. Mati ni datang mengejut. Kita tak sempat buat apa-apa, tuan-tuan. Sebab tu ulama kata, semalam saya bagi sedikit tazkirah masa berlakunya kematian dekat kubur. Saya kata, ulama bagi tahu, pada hari kita lahir ke dunia ni, semua orang gembira dengan kelahiran kita, tetapi pada hari kita lahir, kita seorang je yang menangis. Sebab kita tak tahu di dunia nanti apa akan berlaku dekat kita. Sebab seorang bayi ni dia takut pada Allah Ta'ala. Bayi ni dia fitrah, dia kenal Allah Ta'ala. Dia menangis pada hari dia lahir. Tetapi seandainya kita hidup di dunia, kita taat pada Allah, kita sempurnakan ibadat pada Allah, kita tahan nafsu kita nak buat dosa, ya Allah memang aku teringin nak buat dosa, ya Allah, tapi aku simpan dalam syurga nanti, ya Allah. Segala keinginan aku, nak minum arak, nak perempuan banyak, nak makan banyak, nak apa semua, dalam dunia tak boleh membazir. Kat akhirat dan syurga esok, nak membazir banyak mana pun membazir lah. Aku simpan semua dekat syurga, ya Allah, keinginan aku, ya Allah. Kan? Pada hari orang yang soleh mati, seluruh keluarga menangis atas kematian dia. Tetapi hari kita mati, semua orang menangis, tapi kita tersenyum, Masya Allah. Kita seorang ketawa. Tuan-tuan tengok jenazah-jenazah yang mati di Gaza, tuan-tuan, muka senyum, Allah Akbar. Orang semua menangis, satu dunia tengok dia orang, Masya Allah. Tapi orang mati syahid, tuan-tuan, dia senyum sebab apa? Sebelum dia mati, Allah dah buka tempat duduk di dalam syurga. Dia dah tengok tempat tidur di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia pejamkan mata dia. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, benda ni yang kita nak kena sedar diri kita ni. Allah telah hantar kita ke dunia untuk sempurnakan perintah Allah. Dan Allah telah berjanji, abdi anta turidu wa ana urid. Engkau ada keinginan di dunia ni, dan aku yang ciptakan kamu, aku ada keinginan lagi besar daripada keinginan kamu. Dan seandainya di dunia ni kamu tunaikan apa yang aku nak ke atas diri kamu, ibadat, sempurnakan imaniat, muamalat, muasyarat, ibadat, akhlakiyat, 5 benda yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Sempurnakan iman, sempurnakan ibadat pada Allah, jual beli ikut cara sunnah Nabi, pergaulan dengan keluarga, dengan jiran, dengan mak ayah, dengan adik-beradik jadi baik, dan perbetulkan akhlak kita. 5 benda yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Maka Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu serahkan apa yang aku nak, aku akan tunaikan apa saja keinginan kamu. Masya Allah. Di dunia pun Allah tunaikan. Siapa yang taat pada Allah, Allah Ta'ala bagi dia 2 syurga. Satu syurga bila lepas mati, satu lagi syurga sebelum mati. Sebelum mati dah, dunia ni dah jadi syurga, tuan-tuan. Apa yang kita nak semua Allah kabulkan. Orang yang tak dekat dengan Allah ni tak sempat berdoa, tuan-tuan. Tak sempat dekat tangan, Allah dah bagi dah apa yang dia nak. Ini syurga dah, tuan-tuan. Kan? Orang lain berdoa macam-macam nak minta, Allah tak bagi. Tapi orang dekat dengan Allah tak sempat berdoa, Allah dah kabulkan hajat dia, tuan-tuan. Kehidupan dunia dah jadi syurga. Tapi sebaliknya, orang yang tinggalkan agama ni demi nak kerja dunia ni, kehidupan dunia dah jadi neraka, tuan-tuan. Dia dapat 2 neraka. Satu neraka dekat akhirat esok dengan azabnya. Dekat dunia ni neraka apa? Anak musuh dia. Boleh kita dengar kisah macam mana anak, Masya Allah, minta maaf bukan kita nak cerita keaiban orang, mak ayah tu yang keluarkan anak tu daripada penjara.
Yang jamin tiba-tiba anak dia keluar penjara, anak tikam mak dengan ayah dia, Masya Allah. Kehidupan dah jadi hara, tuan-tuan. Kita tak salahkan orang, tapi jadi iktibar pada diri kita, tuan-tuan. Inilah contoh. Kita nak pilih kehidupan yang macam mana. Kita nak pilih kehidupan yang bahagia, ada jalan dia. Jalan bahagia apa? Makhluk paling bahagia di dunia siapa? Baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kita bagi selawat, Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatik. Makhluk paling bahagia di dunia adalah baginda Muhammad SAW. Jadi nak bahagia, tak payah ikut jalan orang putih, tak payah ikut jalan orang Jepun. Tak payah bangga-bangga sangat dengan orang bukan Islam. Kita hari ini dah ada contoh tauladan makhluk termulia dan paling bahagia di atas muka bumi adalah Rasulullah SAW. Nak bahagia macam Nabi, kena ikut kehidupan suci murni baginda Muhammad SAW. Siang Nabi macam siang kita macam siang Nabi, malam kita macam malam Nabi SAW. Nabi mengajar sahabat, siang hari kita ni seperti orang kata mujahidin fursanun bin nahar. Di siang hari kita ni di atas belakang kuda, waruhbanun bilail, dan kita ni rahib di tengah malam. Tengah malam menangis macam budak kecil di atas tikar sejadah, menangis daripada Allah Ta'ala, memohon keampunan, mohon rahmat daripada Allah. Tapi di siang hari kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini usul kehidupan yang kedua, tuan-tuan mulia. Masya Allah. Yang ketiga, ini yang paling mahal sekali. Ada orang tanya pada kita, Ustaz, saya dah rukun Islam yang 5 ni semua dah buat, beriman pada Allah dah buat, sembahyang 5 waktu tak tinggal, Ustaz sebut tahajud tadi, semua saya dah buat, puasa Isnin Khamis yang wajib pun saya buat, yang sunat pun saya dah buat, haji kan, puasa zakat hak wajib pun saya buat, hak sunat pun saya dah buat, haji pun saya dah buat, apa lagi yang saya nak buat? Dan saya dah balik haji ni, apa lagi saya nak buat? Tuan-tuan boleh di sana ada usul kehidupan yang ketiga, iaitu berjihad di jalan Allah Ta'ala, berkorban di jalan Allah Ta'ala. Ini banyak orang tak buat. Dia kata cukuplah saya puasa zakat haji. Saya kata tak cukup. Walaupun kita dah buat sempurna, komplit pun, kita tak tahu ada di antara kita yang boleh jadi muflis di hari kiamat nanti. Walaupun tak pernah tinggal sembahyang, walaupun tak pernah tinggal puasa, walaupun tak pernah lupa beribadat pada Allah, zikir, baca Quran. Tuan-tuan mulia, Nabi kata, tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Sahabat Nabi kata, al-muflis indana man laysa lahu dinar wala dirham. Orang yang tak ada dinar dan dirham, orang tak ada duit dalam poket, tu muflis lah tu. Nabi kata, orang muflis di sisi kami adalah orang yang bawa balik amal yang begitu banyak, kalau diletakkan di atas gunung-gunung di dunia ini, tertutup segala gunung di dunia ini. Banyak ibadat dia, tuan-tuan. Tetapi yang kita takut ni, sepanjang dia hidup di dunia, mulut dia menyakiti orang, perbuatan dia menyakiti orang, dia ambil harta orang, dia ambil ini, buat masalah banyak dengan orang. Tuan-tuan mulia, nanti di hari kiamat Nabi kata, untuk bayar balik kesilapan dia sesama manusia, hukukul ibad yang dia telah jarahkan, dia telah rosakkan, nanti di hari kiamat pahala dia akan dibagi-bagikan kepada orang yang disakiti, sehingga akhirnya pahala yang tadi yang begitu banyak, sehingga akhirnya dia dah tak ada pahala, dia dah bankrupt pahala, dan dosa dia dengan orang masih banyak lagi. Dia terpaksa menerima dosa-dosa daripada manusia yang banyak, masuk dalam buku catatan amal dia, dan akhirnya dilemparkan ke api neraka. Sebab tu kalau kita dah jadi baik pun, dah jadi soleh, kita jangan rasa best lah, tuan-tuan. Jangan rasa terpaling suci. Ada sekarang ada bahasa terpaling kan. Jangan rasa terpaling soleh, terpaling baik, terpaling suci. Sebab anytime saja pahala kita boleh jadi haba mansura, debu-debu yang berterbangan. Habis itu macam mana nak buat? Ini yang saya nak share dengan tuan-tuan ni. Kalau kita sendiri duit gaji tak cukup, kita kena buat satu skim, tuan-tuan. Multi level marketing. Orang suka sistem MLM ni, tuan-tuan. Selama ini orang duk ajak kita MLM dunia ni, sampai banyak yang kena scam dengan orang, tuan-tuan. Ini akhir zaman ni banyak betul orang kena scammer dalam dunia, dalam agama pun ada, scammer dalam dunia pun ramai, tuan-tuan. Ini banyak orang kena tipu 100,000, 200,000, melabur tiba-tiba kena tipu dengan orang. Dan saya ni pula dilantik oleh PJRM jadi duta anti-scammer. Nak cerita pada orang kampung ni, hati-hati jangan terlibat dengan skim jual beli yang
meragukan ni, Masya Allah. Tapi tuan-tuan mulia, ada satu skim yang Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim. Maukah aku tunjuk pada kamu satu bentuk perniagaan yang bukan sekadar menguntungkan kamu di dunia, dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, kamu beriman pada Allah dan Rasul sungguh-sungguh di dunia ni, yakin pada Allah dan Rasul, kan? Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan, Allah bagi rezeki, Allah bagi kita segala-galanya. Wa tujahiduna fi sabilillah, kamu korban di jalan Allah dengan membelanjakan diri dan harta kamu. Apa yang Nabi buat dengan para sahabat buat, itu yang kita nak buat, tuan-tuan. Masya-Allah. Ini kebanyakan kawan semua dah buat dah bagi ibadat ni. Tapi bahagian dakwah, bahagian jihad, bahagian korban untuk jalan Allah Ta'ala ni, kita belum buat lagi. Betul ke Ustaz ni? Ke Ustaz fitnah kita orang? Kan? Saya kata kita tengok ada 5 level pengorbanan yang kita boleh buat sebelum kita mati ni. Kalau kita dah sampai level nombor 5 tu, mari kita dah termasuklah di kalangan mujahidin fi sabilillah yang berkorban di jalan Allah Ta'ala. Allah nak bagi pada mereka ni a'zamu darajatan indallah, darjat yang paling besar di sisi Allah. Sahabat Nabi dulu orang biasa macam kita, tapi berkat jihad dan dakwah inilah Allah bagi usul kehidupan yang pertama. Yang kedua tadi itu ibadat sahabat Nabi jadi macam ibadat para Nabi, kan? Kita ni ibadat kita ni sampai sekarang ni masih lagi ibadat macam kita lah. Semayang masa umur 10 tahun dengan semayang masa umur 60 tahun ni rasanya sama lagi khusyuknya. Lebih kuat lagi tak? Kan? Tak ada beza sangat lah. Kalau ada beza tu beza sikit-sikit je. Dulu tak faham langsung, sekarang ni faham sikit ayat-ayat yang dibaca, tapi khusyuk, level khusyuk sama. Level tahajud pun lebih kurang juga. Baca Quran dulu pun, kan, baca Quran masa kecil dulu dengan baca Quran sekarang, lagunya sama lagi, tajwidnya sama lagi, tuan-tuan. Sahabat Nabi berkat di bawah usul kehidupan yang ketiga itu jihad fi sabilillah ni, tuan-tuan. Allah bagi keberkatan dalam ibadat dan Allah telah bagi keberkatan dalam rezeki. Yang orang lain cari rezeki puluh siang malam tu tak dapat kaya macam mana kayanya para sahabat yang mana hidup mereka ni sentiasa di jalan Allah Ta'ala. Ini tak boleh faham, tuan-tuan, kan? Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang keluar dakwah ni, tuan-tuan, dia ni tak tahu pergi luar negara. Sekejap pergi Amerika. Ni kawan saya sekarang ni tengah berdakwah di Amerika, main salji dekat sana. Tunjuk gambar kat saya semalam, kata kau ni. Kawan saya sekarang tengah berdakwah di Bosnia. Dia pun main salji ke sekarang, musim salji. Tadi kita sebut bulan Rabiul Akhir, bulan musim sejuk ni, tuan-tuan. Berkat kita berjuang jalan Allah Ta'ala ni, Allah hantar kita ke seluruh dunia, tempat yang kita tak pernah mimpi, kan? Saya ni orang faham, Ustaz, Kuantan pun tak pernah pergi. Tapi tiba-tiba dengan berkat jihad ni, Allah telah sampaikan ke hujung dunia, tuan-tuan. Sampai ke mana-mana tempat yang orang tak sampai. Jadi tuan-tuan mulia, sahabat Nabi dia buat benda 5 benda ni, 5 peringkat pengorbanan yang kita boleh bagi untuk agama ni sebelum kita mati. Dan kita kalau boleh, kalau kita dah siap balik haji, dah semua dah buat, kita fokuslah pula pada urusan dakwah kita untuk agama Allah Ta'ala, sebagai tanda kita ni ada sumbangan untuk agama Allah Ta'ala. Yang pertama, tuan-tuan, kita nak tengok berapa banyak duit kita dah kita sumbangkan untuk agama Allah Ta'ala. Ini yang kita nak sama-sama motivasi ataupun nak muhasabah diri kita. Yang macam saya sebut tadi lah, untuk belanja pada diri sendiri ni dah banyak, kan? 5 keperluan dunia kita ni, tuan-tuan, keperluan jasad kita ni: makan, minum, pakaian, kenderaan, tempat tinggal, isteri, pasangan hidup. Semua dah ada dah, tuan-tuan. Makan dah banyak kita makan. Orang Malaysia ni terkenal dengan satu umat yang paling banyak makan, tuan-tuan, kan? Sampai ulama daripada Arab kata dia orang Malaysia ni fi kulli makanin makan. Di setiap tempat mesti makan. Tadi dah pergi rumah dia makan lah, kau pergi rumah orang dia pula kena makan lagi. Sebab tu saya cakap, dulu masa zaman kami kecil-kecil, orang tanya dah besar esok nak makan apa, kan? Sekarang ni saya dah besar, orang tanya hari ni ustaz nak makan apa, kan? Ustaz nak makan apa? Western ke, nak makan seafood ke, nak makan apa-apa goreng-goreng ke, ikutlah. Nak makan steak ke, makan. Allah Ta'ala bagi rezeki. Itu pergi ke Terengganu, Allah bagi steak makan yang mahal biasa steak tu, harga ribu-ribu Allah bagi makan, alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan mulia, yang kita belum bagi lagi, kita sanggup makan sampai ribu-ribu,
Saya pernah kawan belanja bulan Ramadan, makan daging wagyu tu tuan-tuan, 1,600 ketul tu daging tu. Masya Allah. Saya kata dari segi Allah belanja kita ni banyak, tapi berapa banyak duit kita bagi pula. Kalau kita berani makan seketul daging 1,600 tuan-tuan, berani tak kita belanjakan 1,600 ringgit yang sama ke jalan Allah Ta'ala? Jadi kapit masjid nak surah ni, berani tak? Saya Ustaz, 5,000 insyaAllah saya sponsor kapit ni kan. Apa sebut apa? Gaza kan. Sebab tu kebetulan saya ni pula terlibat dengan MAPI Malaysia tuan-tuan. Ini masa kami bincang tentang Palestin. Sekarang ni kerajaan Malaysia bersetuju nak membangun kembali bandar Gaza yang dah hancur tu. Tuan-tuan mulia, satu negeri ambil satu wisma. Wisma Pahang, Wisma Terengganu, Wisma Kelantan. Ini kerajaan negeri Selangor nak ambil 6.5 juta nak bangun Wisma Selangor, nak buat masjid. Inilah masa yang kita nak tengok berapa duit kita sampai ke Gaza kan. Ada RM10, takkan RM10 kan. Ini bukan belanja kecil-kecil, ini antarabangsa. Bagilah RM1,000, bagilah RM10,000. Duit kita pencet, bagi lebih sikit. Sebab apa? Ini level pengorbanan untuk agama yang paling rendah sekali tuan-tuan. Dan kebanyakan orang Islam mampu berkorban. RM10 pun tak apalah, kita bukan tak bagi. RM1 pun kita terima. Tapi alang-alang nak bagi untuk agama yang menentukan kejayaan di alam akhirat. Sebab tu orang mati, bila ditanya kalau diizinkan peluang hidup, awak nak apa? Dia kata, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Kalau aku dapat dipanjang umur sikit lagi, aku nak sedekah banyak-banyak. Itu azam orang dah mati. Hari malaikat maut datang, baru dia cakap nak sedekah banyak-banyak. Masa hidup ni, tak apa, nak sedekah tapi tunggulah nantilah. Satu hari nanti saya sedekah lah. Setan suruh kita tangguhkan sedekah. Sepatutnya malam ni lah kena lepas. Sahabat Nabi pernah Nabi beritahu pada orang perempuan, aku lihat kamulah wanita golongan yang paling ramai dalam menjadi ahli neraka. Tolong selamatkan diri kamu daripada neraka. Malam tu tuan-tuan, hari tu juga perempuan ni tanggalkan gelang dia, rantai dia, lempar pada Sayyidina Bilal. Ambil ni Bilal, ambil ni Bilal, ambil ni. Kami nak selamatkan diri kami daripada api neraka, nak tebus. Masya Allah. Kalau kita dapat macam sahabat Nabi. Sebab itu kita kata tak salah. Jadi kita ni semua cita-cita nak kaya macam Abdul Rahman bin Auf ya. Semua orang Islam kena kaya dia kata. Semua orang Islam kena kaya macam Sayyidina Osman. Kaya macam Sayyidina Osman bagus. Tapi tuan-tuan mulia, sambil-sambil dah jadi kaya, kena berani juga nak bersedekah macam Sayyidina Osman. Kena rajin juga sedekah macam Abdul Rahman bin Auf kan. Sahabat Nabi satu hari dia dengar ayat Quran turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha dia dengar ayat Allah beritahu tak akan sempurna ketakwaan kamu, kebaikan kamu, keimanan kamu sehinggalah kamu berani sedekahkan harta yang paling kamu sayang. Saya baca ayat ni tuan-tuan, saya tak ada ni apa pun, cakap je baca ayat ni. Seorang budak tu baru hijrah tuan-tuan, dia baru hijrah, budak Shah Alam. Dia kata, Maulana dah baca ayat tu, saya rasa kereta Ford Ranger ni yang paling saya sayang. Maulana ambil lah kereta ni. Zaman sekarang tuan-tuan, budak muda yang baru nak berhijrah, dia bagi sampai sekarang kami pakai kereta tuan-tuan, bawa Kulu Kiling kan. Kereta yang Masya Allah, saya kata kalaulah kereta ni boleh masuk syurga, saya kata dia masuk syurga dulu pada kita. Hari-hari berlumuran dengan debu, dengan selut. Tuan-tuan boleh orang yang faham. Sayyidina Abu Talha lepas dengar cerita tu, ya Rasulullah, kebun yang paling saya sayang sekali adalah Bayruha ini. Sekarang ni kebun dia duduk dalam Masjid Nabawi. Dia kata selepas mendengar ayat ni, saya sedekahkan, infakkan kebun ini wakaf untuk agama Allah Ta'ala. Itu kalau kita dapat buat macam tu, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kekayaan kita, harta kita tidak melupakan kita daripada untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Bahkan kita gunakan harta untuk tebus diri kita daripada azab api neraka. Itu level korban yang paling bawah sekali tuan-tuan. Atas sikit pada tu adalah apabila kita berani korban masa untuk Allah Ta'ala. Kita belajar dulu beberapa tahun di overseas tuan-tuan kan. Ada orang belajar Amerika, belajar di UK, belajar di mana-mana, di Jepun, belajar untuk dunia. Berapa tahun kita belajar. Tapi hari ini untuk belajar ilmu agama, nak belajar berdakwah,
nak belajar macam mana nak jadi sukarelawan, macam mana nak bantu agama Allah Ta'ala ni, kita pun kena bagi masa, kena belajar juga kan. Ada orang berani bagi masa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita pun kena belajar bagi masa untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala minta pada kita, tafarrag li ibadati, lapangkanlah masa untuk ibadat pada aku. Wahai hamba-Ku, amla qalbaka ghinan, aku akan penuhkan dada kamu dengan kekayaan. Hari ni banyak orang boleh bagi duit, tapi tak ramai orang boleh bagi masa. Macam tuan-tuan bagi masa ke masjid ni, alangkah baik kalau kita setiap orang dapat, di kalangan kita dapat bagi masa untuk memakmurkan masjid 24 jam. Masjid surau kita ni kena hidup 24 jam sebenarnya. Kita datang malam ni memang ramai, saya pun tengok seronok ramai. Ustaz-ustaz semua suka bila tengok kuliah penuh malam. Tapi cuba datang waktu zuhur dengan waktu asar, kan? Masya Allah. Kenapa berlaku begini? Kenapa masjid kita kosong? Selalu saya cakap kat kawan-kawan, cerita ni pernah saya cerita. Seorang budak panduan duduk sebelah saya dekat hospital. Saya tanya adik, kan, kenapa sampai masuk penjara ni? Dia kata, bang, saya dulu jual kereta curi. Masya Allah. Kenapa adik jual kereta curi? Saya ingat tak salah. Dia ingat tak salah, rupanya salah. Habis tu kena dah denda, kena 3 tahun penjara. Dan 2 sebab kena sakit ke dia sakit. Allahu Akbar. Saya kata, adik, esok keluar penjara tolong ingat nama ustaz ya. Tolong cari ustaz nak bimbing awak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz sayang pada awak. Saya kata, berapa orang dalam penjara adik tu? Lebih kurang 3,000 orang ustaz. Saya kata, adik, 3,000 orang tu ramai ni, kan? Ini semua aset-aset negara, aset agama Islam ni. Zaman Nabi dulu, orang macam adik ni lah pejuang-pejuang agama Islam yang sanggup mati syahid jalan Allah Ta'ala, kan? Tapi hari ni apa dah berlaku pada anak-anak muda kita, kan? Saya kata, kalau umat Islam tak nak ubah benda ni, 20 tahun akan datang, negara kita kena buat penjara lagi banyak dan lagi besar lagi. Sebab manusia tak diubah, manusia tadi tak diislahkan, tak diperbaiki. Jadi kita duk biarkan benda ni berlaku, kan? Kita yang anjurkan maksiat, lepas tu orang buat maksiat, lama-lama dah tu masuk penjara, tuan-tuan, kan? Kita tidak halang benda-benda maksiat ni, kita tak halang. Sedangkan umat Islam diajar mencegah lebih baik daripada merawat. Masya Allah, kita ini nak rawat. Orang dah sakit, baru kita nak rawat. Orang dah teruk, kita tembak. Dah teruk, kita gantung. Saya kata, sepatutnya umat Islam kalau buat rawatan awal, anak kecil-kecil lagi umur 8 tahun dah dia bawa ke masjid. Jangan sampai berhenti pengajian sampai habis khatam Quran. Kita dulu habis khatam Quran, mak kata, ada awak dah khatam Quran, mak dah buat kenduri, cukup dah, pandai-pandai lah awak. Tak, tuan-tuan, anak ni kena didik dia sampai menuntut ilmu daripada buayan sampai liar lahat, kena mengaji. Teruskan pengajian. Itu yang hari ni kita banyak jadi jahil, tuan-tuan, sebab mengaji cuma sampai khatam Quran. Lepas tu dah tak ada dah nak mengaji. Sedangkan tuan-tuan, hari ni kita kena azam bagi masa 24 jam ke masjid, insya-Allah taala. Bagi masa untuk masjid kampung kita sendiri. Bila kita bagi masa ke masjid, tuan-tuan, banyak manfaat, banyak kebaikan, banyak berkat. Dan yang paling bagus sekali, Allah Taala akan sempurnakan, Allah Taala akan pelihara keturunan kita, tuan-tuan. Jadi keturunan orang yang soleh, masya-Allah. Dan kampung saya tu di Pulau Tawar tu kampung masjid. Kenapa nama kampung masjid? Sebab zaman dulu orang kampung memang pukul 1, pukul 2 pagi masih sibuk baca Quran dalam masjid. Orang kampung kita, nenek moyang kita dulu, pukul 1, pukul 2 pagi masih berzikir. La ilaha illallah ni kita baru 100 sekarang buat lepas subuh. 100 kali la ilaha illallah tahlil. Orang nenek moyang kita dulu kurang-kurang 200, 300 kali tahlil, tuan-tuan. Hidup masjid zaman dulu. Sebab tu kampung kita makmur. Budak-budak baik, anak-anak orang soleh lahir daripada alim ulama. Tuan-tuan, nak kata Allah, kalau kita boleh bagi masa untuk agama Allah, Allah sangat menghargai, tuan-tuan. Sebab itu malam Nabi bila ditanya pada Siti Aisyah radhiyallahu taala, bagaimana Nabi mengisi waktu malam, membahagi waktu malam. Kalau tanya soalan ni pada anak kita, pada bini kita, macam mana abah kamu di rumah pada waktu malam? Boleh anak kita cerita, kan? Abah saya sepanjang malam dengan handphone. Anak kita akan beritahu, kan? Kita tak bagi anak main handphone tengah makan. Sekali kita yang main handphone tengah makan, anak kita kata, abah, kan abah tak bagi kita orang main handphone tengah makan, ini abah pula main handphone. Dah kita pula kena, tuan-tuan. Kita sekarang takut nak nasihat anak, sebab takutkan anak pula pusing kat kita, tuan-tuan.
Bila ditanya pada Siti Aisyah radhiyallahu anha bagaimana Nabi menghabiskan waktu malam, dia kata Nabi bagi masa malam kepada 3 bahagian. Mudah-mudahan kita dapat tiru pada tuan-tuan. Satu bahagian yang paling banyak Nabi bagi untuk Allah. Kan 8 jam malam ni kita nak tidur tuan-tuan, maknanya 3 jam 4 jam sampai Allah puji Nabi dalam Quran, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail. Kadang-kadang kamu bagi 2/3 malam ni untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Allah puji Rasulullah SAW. Kalau boleh kita insyaAllah bukan tahajud 2 rakaat, malam hari kita nak sembahyang tahajud panjang-panjang, doa panjang-panjang, zikir panjang-panjang, baca Quran panjang-panjang. Ini qiyamul lail di tengah malam. Boleh insyaAllah. Dan malam yang kedua Nabi bagi untuk keluarga tuan-tuan, untuk anak, untuk isteri. Dan yang ketiga barulah Nabi bagi masa untuk diri sendiri tuan-tuan. Nabi berdandan waktu malam. Kita ni berdandan masa nak bangun subuh, tu masa tu nak sikat rambut, nak apa itu yang jadi lambat sembahyang subuh tuan-tuan. Sebab berdandan waktu pagi. Nabi berdandan waktu malam. Pernah ada di antara kita nak tidur pakai celak tuan-tuan? Kan? Nabi nak tidur pakai celak tuan-tuan. Nak lawa masa nak tidur tuan-tuan, kelihatan cantik. Saya cakap tak ada siapa hebat, lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Badan dia dah wangi tapi masih pakai minyak wangi. Mata Nabi dah bercelak tapi Nabi masih pakai celak tuan-tuan. Kita hari ni dalam mata kita kan tak ada celak, lepas tu tak nak pakai celak pula. Sebab tu tuan-tuan kita kena mencontohi Rasulullah SAW. Bagi masa untuk Allah. Siang hari pun ada masa untuk Allah, ada masa untuk masjid. Jangan sampai tak ada masa untuk masjid tuan-tuan. Rugi sangat. Ya tuan-tuan, yang ketiga insyaAllah kita sama-sama azam untuk korban tubuh badan kita ni. Kalau sebelum ni letih kan kerana dunia tuan-tuan, kita nak ajar pula diri kita ni, badan kita ni biar letih kerana agama pula, lapar kerana agama pula kan, luka kerana agama. Kadang-kadang kita tengok parut-parut dekat badan kita, cuba cek muka ni kenapa, parut apa dulu, sebab parut ni kita tak akan lupa. Sedangkan Nabi SAW beritahu barang siapa yang bertemu dengan Allah, di badan dia, di wajah dia tak ada sikit pun kesan parut, berjihad je lah Allah, berkorban je lah Allah, dia akan menghadap Allah dalam keadaan cacat di hari kiamat nanti. Kita fikirlah balik tuan-tuan sama-sama kan, adakah kesan mujahadah di jalan Allah, susah payah jalan Allah Ta'ala. Ini setengah orang dia memang dah jadi keseronokan dia, berjihad jalan Allah Ta'ala, berkorban, bersusah payah kerana agama Allah. Itu kebanggaan diri dia, seronok, kemanisan. Orang luar nampak macam susahnya engkau ni, tapi sebenarnya orang yang buat tu dia merasa kemanisan tuan-tuan. Kemanisan dalam agama ni rahsia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi hanya pada orang yang berkorban saja. Tuan-tuan, badan Nabi ni tuan-tuan, 2 batang gigi geram Nabi patah dalam peperangan Uhud tuan-tuan. Gigi geram bukan senang nak patah dalam peperangan Uhud. Ini tubuh badan Nabi. Kalau tanya Nabi ini pipi kenapa ni kan, Nabi kata melekat topi besi di dalam kepala Nabi, di muka Nabi, masuk topi besi ni lekat kat dalam, sahabat cabut dengan gigi sahabat pula tercabut tuan-tuan. Ini badan Nabi. Kalau dihisap di hari kiamat, kaki Muhammad ni, Masya Allah, kalau letak cap merah pada tapak kaki Nabi, seluruh Mekah ni merah belaka tuan-tuan. Begitu banyaknya Nabi berjalan berdakwah mengajak manusia pada Allah Ta'ala. Tanya pula kaki kita banyak letih, lenguh kerana apa? Lenguh kaki abah dia tolong picit. Kenapa abah kaki penat? Tadilah banyak sangat kerja berdiri lama kan. Nabi kalau tanya tubuh badan Nabi, kalau dihisap oleh Allah, lidah Nabi paling banyak berdakwah pada manusia. Fikir risau Nabi paling banyak fikir tentang umat kan. Mulut Nabi paling banyak berdoa minta keampunan untuk kita semua. Makna pendek kata, kalau Allah tanya anggota tubuh pada Nabi, Nabi tak payah jawab. Nabi dari akhir esok relax biar kulit Nabi bercakap, biar mata Nabi bercakap, biar telinga Nabi bercakap. Kita esok di hari kiamat nak tipu apa depan Allah Ta'ala? Itu parut apa? Parut main takraw ya Allah kan. Itu merepik zaman muda dulu ya Allah kan, patah kaki, itu ini tuan-tuan. Patah bau, patah apa, semua kerana dunia tuan-tuan. Badan kita kalau bagi saksi di hari kiamat esok, cerita tak boleh lah tuan-tuan tentang kita kan, tak ada cerita yang baik. Kemudian tuan-tuan mulia, korban yang keempat, nak tutup dah ni insyaAllah, iaitu korban perasaan tuan-tuan insyaAllah kan. Perasaan kita ni kalau boleh nak begini-begini tapi dikorbankan. Ada masa kita nak satu benda kebaikan tapi Allah Ta'ala tak bagi.
itu korban perasaan. Benda ni banyak berlaku di zaman Nabi dan para sahabat Nabi itu. Sahabat Nabi nak pergi buat umrah di Mekah, tiba-tiba Nabi kata patah balik. Masya Allah, dalam bab mentaati pemimpin, Masya Allah, kadang-kadang kena terpaksa korban perasaan. Dan yang paling mahal sekali, sebelum kita mati tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan. Sekurang-kurangnya kalau tak nak mati syahid tuan-tuan, korban nyawa untuk agama, sekurang-kurangnya kita berani berdoa. Ada tuan-tuan yang berani berdoa, ya Allah nak mati syahid di jalan-Mu ya Allah. Kan? Jangan kata nak mati sungguh, doa pun tak berani tuan-tuan. Kan? Padahal mati itu mati belaka. Mati di hari Allah kata hari Selasa kita mati, Selasa lah kita mati. Dia tak akan mati pada hari Rabu. Tapi dalam keadaan mana kita mati? Mati yang paling mulia sekali, mati syahid je Allah Ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berdoa pada Allah, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi habibik. Ya Allah, rezekikan aku mati syahid jalanmu dan jadikan, takdirkan kesyahidan aku berlaku di negeri kekasihmu di Madinah Al-Munawwarah. Saya terbaca sepotong hadis ni, Masya Allah. Barang siapa yang minta sungguh-sungguh nak mati syahid jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang di Gaza tuan-tuan, mereka dah tahu mati akan datang pada bila-bila waktunya. Tak tahu malam ni tidur, esok hidup lagi ke tidak. Tapi semua cita-cita nak mati syahid. Saya menganggap di akhir zaman ni, orang yang betul-betul ikhlas nak mati syahid, orang Gaza tuan-tuan. Kita dapat tengok bila seorang isteri dengar berita suami dia meninggal, Allah, gembira dengar suami mati syahid. Ini hanya berlaku zaman sahabat Nabi tuan-tuan. Kan? Zaman kita ni kalau mati siapa-siapa, adik-beradik kita, ahli keluarga kita, anak isteri kita tuan-tuan, bolehkah kita bersyukur, berterima kasih pada Allah bagi anak saya mati begini-begini. Kan? Dulu kita pernah berlaku di Malaysia, kebakaran Tafiz 21 budak meninggal dunia. Syahid lah tu tuan-tuan. Tapi bolehkah kita nak latih? Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kalau kita cakap gitu, orang kecam kita pula. Tapi tuan-tuan mulia, Nabi kata barang siapa yang minta nak mati syahid dengan setulus ikhlas hati dia, sungguh-sungguh minta, ya Allah, aku nak mati syahid jalan-Mu ya Allah. Kan? Maka tuan-tuan mulia, Nabi selebih tahu, ballaghahu Allah manazil syuhada. Allah pasti akan sampaikan dia kepada maqam martabat orang mati syahid. Wa in mata ala firasyih, sekalipun dia mati di atas hamparan tidur di rumah dia, masya-Allah. Sebab dia niat nak mati syahid. Kita hari ni tuan-tuan, insya-Allah tak berani berperang tak apa, tapi kurang-kurang ada niat, ada doa. Doa pun tak berani tuan-tuan. Allahu akbar. Sebab itu tuan-tuan dah kata Allah, jemaah di masa haji, saya tengok depan mata saya, masya-Allah, 2 jenazah terbujur kaku tengah memakai ihram, sedang menunaikan haji. Hari pertama raya haji tuan-tuan, pagi saya tengok satu orang Mesir terbujur kaku dalam keadaan Kenapa? pakai ihram, muka dah pucat tuan-tuan, di tepi jalan dekat hotel saya, masya-Allah. Mati dalam keadaan orang apa, stroke haba, kan? Kena stroke haba, mati, tapi mati tengah menunaikan ihram. Seorang lagi Afrika tuan-tuan, mati tengah jalan, kita nak pergi pegang, polis kata jangan sentuh. Orang mati dia tak nak. Orang mati tengah ihram dengan haji ni, dia buka muka dia tuan-tuan, tak ditutup muka dia. Saya terfikir, ya Allah, mulianya orang ni. Awak dalam mati pada hari haji, yang sembahyangkan jenazah dia pula nanti tuan-tuan di Masjidil Haram tu, 3 juta orang sembahyangkan jenazah dia ni, orang yang dah suci macam bayi yang baru dilahirkan. Allahu Akbar. Yang sembahyang jenazah pun semua wali-wali Allah dah. Yang mati pun wali Allah Ta'ala juga. Saya kata tak ada siapa lebih bertuah daripada kamu. Mati tuan-tuan. Dan saya teringat pula hadis Nabi tahu, siapa yang keluar daripada rumah dia, masya-Allah, untuk apa? Untuk menunaikan haji dan ditakdirkan mati di sewaktu dalam perjalanan menunaikan haji, maka Allah telah tuliskan untuknya pahala menunaikan haji sampai ke hari kiamat. Mana saya kata ini orang yang bertuah ni, untung dah ni.
tiap-tiap tahun dia dah mati, tapi Allah tulis pahala tahun depan dapat lagi, haji tahun depan lagi, 2 tahun lagi dapat lagi, pahala haji 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, sampai dunia kiamat tak berhenti pahala haji masuk dalam akaun dia. Saya kata inilah orang yang paling bertuah sekali. Sebab itu hari ini kita nak ajak tuan-tuan berdakwah dan berjihad di Allah Ta'ala. Sebab apa? Satu orang yang mana nanti di hari kiamat ada cerita di mana satu orang bila dia nak ditimbangkan amalan dia, dipresentkan buku di depan dia, dia kata, ya Allah, ini bukan buku saya. Kan? Malaikat kata, ini buku awak lah ni. Dia kata, memang buku saya, tapi saya tengok banyak sangat ibadat dalam ni, banyak sangat pahala ni. Saya buat haji sekali, tapi tulis pahala haji banyak. Kan? Saya ni menghafal Quran pun tidak, tapi kenapa dia tulis pahala menghafal Quran? Dia kata, kerana kehidupan kamu di dunia dulu, kamu banyak berdakwah, mengajak orang. Dulu bapak saya ni masa saya kecil, kerja dia mengajak, menyediakan orang supaya hantar anak belajar tahfiz. Zaman kami kecil dulu, jumpa orang, cikgu bila nak hantar anak masuk tahfiz, ayah saya. Ramai budak-budak di jengka sebelah tu masuk tahfiz, dia sebab ayah saya ajak. Ramai dah jadi ustaz sekarang ni tuan-tuan. Walaupun ayah saya dia tahfiz, esok di hari kiamat ditulis pahala menghafal Quran, ditulis pahala bertahajud. Kita ajak orang yang tak pernah sembahyang, tiba-tiba dia taubat pada Allah, datang ke masjid. Pahala dia beribadat mulai pada hari pertama dia berhijrah, dia bertaubat, sampai dia mati, pahala dia dimasukkan dalam akaun kita. Teringat sekali, akhir sekali tuan-tuan, kisah Tuan Haji Muda, orang Terengganu tuan-tuan. Dia antara orang 3 orang terkaya di Terengganu masa tu. Dia ada sebidang tanah, dia tinggal nak buat projek perumahan. Lepas tu kalau di zaman 80-an tuan-tuan buat projek perumahan, orang kaya betul lah, orang Melayu boleh buat projek perumahan. Satu hari tuan-tuan, dia masuk dalam masjid, ada jemaah Pakistan sedang keluar dakwah masa tu dalam masjid. Dia ni pergi kencing, dia pergi dandan. Balik-balik tu jemaah tu ajak duduk sekejap dalam majlis. Dia pun duduk happy. Lama-lama dia pun ikut sekali orang tu pergi. Akhirnya dia berubah. Dia kata lepas beberapa hari, dia kata, saya nak ubah lah. Daripada projek perumahan ni saya nak tukar jadi projek buat madrasah tahfiz. Dia pun buat tahun 80-an. Kita orang Jerantuk semua hantar anak kita belajar sana, ustaz-ustaz pergi ke sana, tuan-tuan belajar. Saya pun pernah belajar sana. Saya terfikir balik daripada tahun 82 dia buka sampai sekarang 2023. Daripada dulunya seorang, 2 orang pelajar, sekarang ni pelajar dah mencecah 400-500 orang. Saya kata daripada hari pertama dibuka, pahala satu huruf budak baca 10 hasanah. Dan budak-budak yang duduk sana tak baca satu huruf, paling kurang 1 juz Al-Quran masuk dalam akaun Tuan Haji Muda tuan-tuan. Hari-hari 300 orang mengaji Quran. Ada yang baca 30 juz Quran, ada yang baca 10 juz sehari, ada yang baca 20 juz sehari, ada yang baca 1 juz. Semua bacaan Al-Quran semua ni. Dan pelajar yang dah buka berhenti situ, buka tahfiz pula di Terengganu, buka tahfiz di Kedah, buka tahfiz di luar, semua akaun tu semua dihimpunkan dalam akaun orang tadi tuan-tuan. Berkat dibuka madrasah, insya-Allah yang pertama. Dulu saya kata dulu di Pahang ni tak ada madrasah pun tahfiz. Masa kami mula keluar-keluar belajar dulu, seluruh Pahang ada 2 orang je hafiz Quran. Sekarang ni Masya Allah, dalam negeri Pahang, saya sebagai Presiden Persatuan Tahfiz Negeri Pahang ni tuan-tuan, di bawah kami dah ada 190 buah madrasah, 8,000 orang pelajar. Ini siapa yang mula-mula buka tahfiz ni, pahala Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang pertama yang menganjurkan kebaikan. Sebab tu hari ni kalau kita tak alim tak apa, tapi kita anjurkan majlis-majlis ilmu macam ni, kita anjurkan program-program selawat, kita anjurkan program-program yang kebaikan, kita gunakan kapasiti yang kita ada. Bila kita mati nanti, barulah kita akan dapat lihat betapa banyaknya pahala yang Allah bagi, bukan daripada kita buat. Pahala kita berdakwah ni, kita mengajar. Mancung